kita nak lihat beberapa perkara. Yang pertama kita nak lihat neighbor table. Okey, yang kita nak lihat routing table. Yang keempat kita nak lihat bandwidth utilization dan yang terakhir load balancing. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini, sangat-sangat simple lah. Okey, ringkas saja hari ini. Alright, so kita kembali kepada secara teori lah. Okey, konsepnya, teorinya, sebab untuk application, implementation semua dah expert. Okey, so kita kembali kepada teori kita. So teori untuk hari ini adalah yang pertama dalam EIGRP kita tahu kita ada 3 types of table. Okey. 3 types of table. Yang pertama adalah this one lah, okay, neighbor table. Alright. So kita tahu neighbor table ni akan listkan, okay, neighbor-neighbor yang kita ada. Okay, kalau contoh di sini, okay, R1, okay, dia akan ada 2 table lah. Okay, dalam topologi ni dia akan ada 2 table, iaitu R2 dan 2 neighbor. Okay, dalam neighbor table yang dimiliki oleh R1, dia akan menunjukkan R1 mempunyai 2 neighbor, iaitu R2 dan R3. So dalam neighbor table kita akan ada information lah regarding our neighbor. Okay, so itu neighbor table. So antara neighbor ni, okay, kenapa kita nak establishkan, okay, neighbor antara router-router di dalam topologi kita ni, sebab kita nak, we want to change information. Okay, we want to change info. Between the neighbor ni kita nak change info. So what type of info? Okay, so inilah dia. Okay, paket-paket yang akan dihantar between neighbor. Okay, ada 5 paket yang boleh dihantar between neighbors. Okay, yang pertama hello packets. Hello packets akan dihantar secara multicast. Update packets, okay, boleh dihantar secara multicast atau unicast. Query packet multicast, reply packet unicast, acknowledgement packets adalah unicast. So kita lihat satu persatu apakah paket-paket ini. Okay, so ingat ya, paket-paket ini adalah pertukaran antara neighbor lah, info-info yang boleh kita bertukar bersama-sama dengan neighbor kita. So yang pertama adalah hello. Hello is used to discover other EIGRP routers in the network. Kita tahu kalau kita ada neighbor, kita establishkan, okay, neighbor relationship tu, maka kita tahu kita boleh, okay, wujudkan EIGRP network kita lah, okay, menggunakan routing protocol EIGRP. To discover, maksudnya kalau neighbor ni, contohlah R1 dengan R2, kalau R2 ni tak configure EIGRP, jadi dia tak jadi neighbor. Okay, so hello ni sebab kita nak tahu, hello R2, you implemented with EIGRP. So kalau R2 ni tak reply hello ni, so maksudnya R2 ni bukan neighbor kita sebab dia tak ada EIGRP. So itulah kenapa dia kata hello digunakan untuk discover EIGRP. Okay. Kemudian kita ada paket yang kedua, acknowledgement. Acknowledgement ni we use it to acknowledge the receipt of EIGRP packet. Okay. Certain packets bila kita hantar, okay, contoh query. Query adalah pertanyaan kan. So saya hantar query. Okay, bila saya hantar query, saya akan terima reply. Okay, so bila saya hantar reply, okay, contoh R1 hantar query kepada R2. R2 pun hantar reply kepada R1. So R2 nak tahu R1 terima atau tidak reply dia. Jadi R1 akan hantar kembali acknowledgement. Okay, acknowledgement packet ni nak menyatakan kita dah terima. We have received the packet yang dihantar tadi. Okay, R1 hantar query, R2 reply. So R1 hantar balik acknowledgement menyatakan I have received your reply. Lebih kurang macam itulah. So update, okay, convey routing information to known destination. Kita nak update neighbor kita lah. Okay, nak update di mana jika ada sebarang perubahan. Query used to request specific information from neighbor router. So kita nak request specific information, dan reply adalah used to respond to a query. Okay. So antara 5 paket ni, okay, ada yang akan dihantar menggunakan RTP. Akan dihantar menggunakan RTP. Okay. Reliable Transport Protocol. Okay. So
ada 3 paket yang dihantar menggunakan transport protokol RTP. Okay, kita ada TCP, kita ada UDP, okay, ada macam-macam lagi, tapi dalam EIJP dia akan guna RTP. Okay, kita akan guna RTP, tapi siapa yang akan guna RTP? Hanyalah these 3. Okay, update, query, reply. Okay, dia akan guna RTP. So apakah yang dimaksudkan menggunakan transport protokol RTP? Okay, contohlah kita hantar surat. Okay, kalau kita hantar surat biasa, kita tak tahu pun penerima tu terima ataupun tidak, terima or not. Okay, tapi kalau kita hantar pos laju, kita akan dapat information bahawa surat tersebut telah diterima. Acknowledgement, kita nak tahu dah terima ke belum. Okay, kalau surat biasa ni, hello dengan acknowledgement ni dia hantar pakai surat biasa. Okay, hello dengan acknowledgement ni dia macam hantar berguna UDP je, dia hantar macam surat biasa dia hantar je, dia tak kisah. Katakan R1 ni dia kata hello, dia bagi tahu dia hello ke R3, tapi dia tak kisah pun R3 terima atau tak, dia just send saja hello. Okay, so dia tak kisah. Tapi ada 3 packets ni, update, query and reply ni dia wajib acknowledgement. Okay, sebagai contoh di bawah ni, okay, R2 network dia down. Network R2 down. Kat sini ada network yang down. Jadi R2 perlu update neighbor dia. So R2 update R1, R2 dan juga update R3. So dia perlu tahu. R2 perlu confirmkan. R1, do you receive my updates? Okay, dia pun tanya juga R3, do you receive my update? Ibaratnya macam itulah. So R1 wajib reply dengan acknowledgement packet. R3 juga wajib reply dengan acknowledgement packet. Okay, itu yang dikatakan dengan RTP. RTP ni bila dia hantar, okay, dia wajib menerima balasan menyatakan bahawa info yang dihantar itu telah diterima. Okay, used to propagate information, okay, automatically send back when reliable RTP is used. Okay, so yang itu satu. Kita ada juga query and reply. Okay, query packet used by Dual when searching for networks or other tasks. Okay, reply and automatically send in response to query. Okay, of course lah query dia akan reply. Okay, acknowledgement automatically send back when reliable RTP is used. Okay, jadi bila dia query, R2 hantar query, R2 hantar query kepada R1 dan R3. Okay, sebab dia ada masalah sikit ni kat sini, so dia query lah, dia ada hantar query. Jadi R1 ni sebenarnya first dia akan hantar acknowledgement dulu. I receive your query. R3 pun akan hantar acknowledgement. I receive your query. Setelah dia hantar, akan hantar reply packet pula bagi membalas query tadi. So bila dihantar reply, barulah R2 akan hantar juga acknowledgement packet untuk menyatakan I receive your reply. So bila R3 ni hantar reply, di sini pun dia akan hantar acknowledgement packet bagi menyatakan dia telah terima reply yang dihantar oleh R3. Okay, itu adalah untuk query and reply packets. Okay, so kalau kita tengok hello, okay, hello packets ni, okay, tak ada pun perlukan apa-apa. Macam just we say hello, hi, macam tu je. Jadi you hantar sahaja, okay, you tak kisah pun sama ada your neighbor tu terima ataupun tidak. Jadi problem lah ni sebab kita nak tahu neighbor kita terima ke tak. Kan? Macam tadi kita tahu kalau saya hantar update, saya tahu neighbor saya terima sebab saya terima receipt kan. Macam kita bayar kita terima receipt kan. Okay. Jadi kalau saya hantar query dengan reply pun saya terima, saya tahu neighbor saya menerima information yang saya hantar tu. So kalau hello packets, kita tak tahu. R2 hantar kepada R1, dia tak tahu R1 terima ke tak. Dia hantar kepada R3 pun dia tak tahu terima ke tak. Jadi macam mana kita nak confirmkan neighbor kita tu ada. Di situlah okay, yang memerlukan this one. Okay, yang ni kita dah sentuh sebelum ni. Hello and hold timers. Okay. Hello packet used to discover neighbor and form agencies unreliable, so no response required. Okay, walaupun kita
we don't need any response, okay, we don't need any acknowledgement, tetapi kita kena confirmkan juga neighbor kita tu masih wujud ke, masih reachable ke, okay, reachable or not. Okay, so macam mana kita nak tahu neighbor kita tu reachable or not? Okay, macam mana kita nak set kan? Maksudnya kita nak confirm kan? Okay, dia reachable atau dia down? Okay, atau dia unreachable lah. Okay, unreachable. Okay, so untuk pastikan, untuk kita confirmkan ni, kita ada satu kaedah iaitu kita boleh menggunakan hello and hold timers. Okay, so apa itu hello? Saya rasa semua orang dah tahu hello timers ni adalah setiap berapa kali kita akan hantar hello. Okay, so kalau kelajuan dia adalah 1.544 megabit per second and below, okay, contohnya 64 kilobit per second ataupun 128 kilobit per second, okay, kilobit per second, kilobit KB, okay, kilobit per second. Okay, pada kbps, okay, yang ni megabit kan, okay, ni kalau lah kita ni slow lah ni, kbps je, okay, kalau link kita slow, bandwidth kita slow, maka default hello interval dia adalah setiap 60 saat, maksudnya setiap 1 minit lah, okay, maksudnya bila saya send hello, saya akan tunggu 60 saat seterusnya, diam 60 saat baru saya send hello yang kedua. Okay, diam 60 saat, saya send hello yang ketiga. So dia berterusanlah selagi EIGRP kita berfungsi. Tapi kalau kelajuan dia adalah 1.544 megabit per second ke atas, lebih laju, contohnya T1, T3, Ethernet, okay, ini semualah, okay, T3 kan. Semua-semua ni by default hello akan dihantar setiap 5 saat. Hello, tunggu 5, 4, 3, 2, 1, hello. 5, 4, 3, 2, 1, hello. Setiap 5 saat dia akan hantar hello. Okay, so maksudnya selalu lah, dia sentiasa macam cepat lah kan, sekejap je hantar sebab dia ada bandwidth yang tinggi. Okay, so ini pilihan, ini adalah default. Bila dah namanya default, bermaksud kita boleh modify. Kita akan modify berdasarkan situation. Okay, kalau network itu tidak kritikal, kita boleh letakkan hello interval yang lama, yang panjang, 120 saat, 300 saat, okay, 600 saat, tak kisahlah kalau network itu tidak kritikal. Kalau network yang kritikal, Air Force, Air Defense, bank, okay, so maybe kita akan letakkan hello interval ni masa tu pendek sikit lah sebab kita nak sentiasa pastikan network kita up, okay. Kalau kita lambat hantar hello packets, dia akan efek pada hold timer ni. Okay, bila dia efek, maksudnya kita lambat menyedari bahawa network kita itu down. Okay, itu sebabnya hello dengan hold timer ni nak pastikan network kita tu up ke, stable ke atau dia down. Okay, jadi dia penting. Okay, dia sangat penting. Okay, so kalau kita nak ubah hello interval ni, kita boleh ubah. Kita pergi ke interface yang terlibat, dia mesti duduk dekat interface lah. Contohnya S000, S001. Jadi kita pergi dekat di sini dalam case ni R2, okey, pergi dekat R2 interface S001, IP hello interval, EIGRP AS number. Okey, ni AS number. AS number kita berapa? Okey, contoh tadi kita buat router EIGRP 1. Jadilah sebab tu lah 1. Kalau 11, jadilah EIGRP 11. Okey, dalam case ni EIGRP 1. Okey. Seterusnya adalah berapa saat, okay? Seterusnya adalah berapa saat. This one adalah seconds lah, okay? Seconds, okay, saat kita. Alright, so kalau dalam case ni, dia tukarkan IP hello interval EIGRP 1, AS number dia kepada 60 saat. Okay, ini katakanlah kita sebenarnya duduk kat sini, okay? By default sepatutnya 5 saat, tapi saya tukar kepada 60 saat, okay? So itu adalah salam perkenalan kita. Setiap 5 saat kita memberikan salam perkenalan. Hello, hello, hello dan hello lah. Okay. Seterusnya hold time ni adalah berapa lama kita akan tunggu. Okay. Kita tunggu sebelum kita nak declare neighbor kita tu unreachable. Okay. Contohlah kita dah hello. Biasanya dia akan hello jugalah. Maksudnya hello, 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 hello. Tapi tiba-tiba kita hello
orang kat sebelah ni, neighbor kita diam. Hello lagi sekali diam. Hello lagi sekali diam. Kalau kita nak tahu kawan kita wujud atau tak, kita akan tanya kan. Macam kelas saya ni, sepatutnya saya bertanya tapi sebab saya nak laju, jadi saya tak pernah bertanya pun you guys ada ke tak. Tapi saya anggap je no recording. Kalau ada yang tak faham boleh review balik. Okay. So dalam kes ni, dalam EIJIP tak boleh buat macam saya lah. Okay, sebab dia memang kena confirmkan, verify neighbor tu sentiasa ada. Okay, jadi kalau dia hello yang pertama. Okay, kalau contoh di sini setiap 5 saat dia pun hantar hello, R3 diam je, tak ada hantar apa-apa. Dia hantar hello lagi, diam lagi. Dia hantar hello lagi, diam lagi. Pada saat yang ke-16, okay, pada saat okay, sebab dia dah tunggu 15 saat ke-16 dia akan declare neighbor dia sebagai unreachable. Okay, okay. So baik untuk EIJIP by default hold time dia adalah 3 kali ganda. Okay, 3 kali ganda. Alright, so dia akan dapat 180 lah kalau dalam kes ni, yang bawah ni 15 saat. Okay, ini pun boleh diubah. Okay, by default kita ubah lah. Kalau katakan kita ubah dia sebagai 40 contoh. Okey, jadi di sini kita letak dia sebagai 120 sebab darab 3. Okey, so ingatlah, okey, berapa sekalipun kita boleh ubah tapi best practice bila hold time ni adalah darab 3 lah. Okey, darab 3. Kalau kita letak sini 100, okey, hello timer kita 100, ini akan jadi 300. Okey, dia darab 3. Okey. So apa yang berlaku kalau katakan kita dah sampai ke penghujung hold time ni, okay, contoh kat sini kita ubah ni ini katakan sepatutnya 15 saat kan, tapi kita ubah IP hold time EIJIP as number 180 saat. Okay, sebab 60 darab 3 akan dapat 180 saat. Okay, ini ubah. So katakan kita dah sampai 181 saat, saat yang ke 181, maka kita declare neighbor kita sebagai unreachable. Dan kita akan delete dalam routing table kita. Okay. Dalam routing table, delete semua yang berkaitan dengan neighbor kita. Okay. Kalau dalam kes ni, katakan R2, dia nak pergi ke R3. Tiba-tiba R3 unreachable. Maka dalam routing table R2, delete everything info yang dia dapat mengenai R3. Okey, contohlah kat sini dekat R3 ni katakan ada network A. Okey, dalam routing table ada network A. Jadi delete network A. Okey, sebab network A ada pada R3 dan sekarang R3 adalah unreachable, maka automatically network A unreachable. Jadi delete daripada routing table untuk yang duduk dalam R2. Okey. Okey, dia akan kata sebagai network itu down lah. Okey? Boleh? Alright, so ini contoh R2 nak contact R3, hello sehingga tiba lebih daripada default hold time, maka R2 akan declare R3 sebagai unreachable dan dia akan delete semua information yang berkaitan dengan R3 daripada routing table R2 tadi. Okay, jadi jika ada network yang kita boleh akses melalui R3, maka R2 akan delete maklumat tersebut daripada routing table dia. Alright, itu adalah berkenaan dengan hello and hold timers. Okay, itu sangat penting. Alright, so kita pergi kepada yang kedua hari ini. Okay, yang kedua kita nak tengok topology table. Okay, sebenarnya you guys dah sentuh dah juga untuk ni. Okay, so dalam topology table kita akan ada all routes. Okay, tak kisahlah the best ke, tak best ke, okay, bukan the best ke, bukan the best ke, okay. Okay, semua routes akan ada muncul dalam topology table. Tak kisah sama ada dia the best route ke, dia bukan the best route ke, okay, dia tak kisah. Okay, dia akan muncul juga dalam routing, dalam topology table asalkan route itu, path itu, laluan itu boleh sampai destination. Okay, untuk sampai ke destination. Okay, so tak kisah. Kalau contoh kita nak pergi ke KL dari sini, you nak guna jalan jauh ke, you nak guna jalan dekat ke, you nak pergi Terengganu dulu baru pergi KL ke, tak kisah. Semua laluan yang boleh menyampaikan
U ke KL akan masuk dalam topology table. Semua. Okey? Paling jauh ke, paling dekat ke, tengah-tengah ke, semua masuk. Yang penting kita sampai ke destination. Okey. So dalam topology table, kita akan ada beberapa information yang kita akan tahu. Okey, yang pertama adalah successor, kita dah sentuh hari itu. Feasible distance, feasible successor, reported distance ataupun juga dikenali dengan AD, advertised distance, dan feasible condition. Okey, so ini saya nak touch pada hari ini. Saya suka repeat bahagian ni, okey, sebab ini teori. Okey, yang pertama sekali sebelum kita pergi tu, kita tengok ni dulu So dalam topology table, okay, ini topology table ni, show IP EIJP topology. Okay, kita ada codes. Okay, kita ada codes P, A, U, query, reply dan SIA lah. Okay, so yang penting, yang lain-lain tu semua penting, tapi yang kita nak tengok, yang biasa kita jumpa lah sebab network kita sentiasa up kan. Guna packet tracer je memang sentiasa up. Okay, so yang penting kita nak tengok A dengan P ni. So kalau P, passive, bermaksud network itu dia dah reachable, dia dah stable. Okay, dia dah stable. Fully converged. Okay, network itu telah stable dengan baik. Maksudnya kita boleh sampai ke destination tanpa sebarang masalah. Okay, kita ada yang kedua adalah active. Okay, active. Active bermaksud, okay, ERGRP is sending out query and in the process of reconverge. Okay, maksudnya dia sedang buat recalculation lah. Okay, recalculate. Okay, maksudnya ada something lah. Maybe tiba-tiba network tu down atau link itu down, maka dia akan kembali dalam active status sebab dia sedang recalculate nak guna jalan mana pula. Okay, alright. So kalaulah kita ada feasible successor ni kita tahu dia adalah backup. Okay, kalau kita ada feasible successor, jadi sebenarnya kita tak mungkin akan masuk dalam active state. Sebab apa? Sebab dia akan automatic jadi backup. Okay, active state ni contohlah, kita tengah dalam keadaan passive, maksudnya network kita stable. Network kita stable. So this is our destination. Okay, this is our destination. Okay, untuk pergi ke destination ni, we have one successor, we have one best. So yang pertama, okay, line yang pertama, this one, line yang pertama ini, inilah our best path. Okay, this is our best path. Ini bermaksud, okay, kalau kita nak hantar paket, R2 nak hantar paket ke 172.16.1.0 punya network, maka dia akan hantar melalui this link, this path, best path. Okay, sebab dia ada satu successor sahaja, satu best path. Okay, successor adalah best path. Okay, okay, so persoalannya bila kat sini, katakanlah, ini sebagai contoh, katakan this is backup. Katakan this is feasible successor. This is backup. Katakan this is feasible successor. Maka anything happen kepada successor, tiba-tiba successor down, tak perlu buat kiraan pula. Tak perlu buat kiraan semula sebab backup ni tadi boleh up. Okay, backup ni akan ambil alih tugas successor yang fail tadi. Backup ni tadi terus jadi best path. Okay, jadi dia tak perlu buat recalculation. Sebab itulah penting adanya feasible successor, penting adanya backup. Okay, kalau boleh memang perlu ada backup supaya kita tak akan masuk ke dalam active state ni. Sebab bila active state ni dia recalculate, dia re-query, resend, reply, semua reconverge, maka akan ambil masa. Kita tak nak network kita down. Okay, cuba you guys imagine kan, you main Facebook, main WhatsApp, you nampak status tu loading je, you dah bengang. Macam tu juga. Dalam network memang kalau boleh dia sentiasa up. Okay, cuba tengok hari tu Celcom buat problem. Semua bengang kan, kenapa network down kan. Macam tu juga. Okay, kalau boleh memang sebenarnya network tidak boleh down sepatutnya lah. Okay, tapi mana boleh kan, siapa boleh kata network tu sentiasa up. Tapi kita usaha untuk sentiasa up. Salah satu kaedahnya, kalau kita ada best path, kita mesti ada backup. Supaya bila best path kita problem, maka backup kita akan terus naik jadi best path. Okay? So dalam kes ni, okay, yang pertama kita dah tahu,
Okay, kita ada successor. Okay, kita ada successor. Okay, saya tukar colour sikit. Colour merah. Okay, kita ada successor. This is our successor. Successor is best path. Successor is best path. Okay, this is destination. So untuk pergi daripada R2, untuk pergi ke 172.16.1.0 network, kita ada satu best path yang dikenali dengan term successor. Okay, dan jarak, ibaratnya jarak lah. Okay, saya katakan ini jarak lah. Okay, saya guna bahasa-bahasanya. Dan jarak kita perlu lalui adalah 205.14.560. Jarak ini yang kita kenali sebagai feasible distance. Okay, this is saya bagi saya guna bahasa pasal jarak yang dimiliki oleh best path ni. Maksudnya best path kita kalau kita nak pergi ke 16.1 ni, kita perlu melalui jarak sejauh ni. Okay, kita ada laluan yang kedua. Sebab apa? Sebab kalau kita lalu jalan yang kedua ni, this is jalan yang kedua nak pergi tempat yang sama tapi jalan yang kedua, kita perlu melalui jarak 210.26.560. Yang ini 20 205, yang ini 210. Sebab itulah this is the best jarak. The best jarak. Okay, yang ini dah bukan the best jarak sebab lebih besar. Okay, so sebab itulah laluan pertama ini dilantik sebagai successor, iaitu best path. Tapi dalam topologi table, dia tak kisah you bukan best path pun you masuk juga dalam table kita. Sebab the topologi table dia masuk semua. Yang penting melalui jalan kedua pun boleh sampai ke 172.16.1.0. Okay, so jalan kedua ni jarak yang diperlukan untuk sampai ke destination adalah ni. This is jalan kedua lah, 210.26.560. Ini ibarat dia macam ni. Okay, R2. Okay, yang pertama dia adalah guna S00. Guna S00, okay, S00 exit interface. This is neighbor, okay. Neighbor ni dia adalah 3.1, okay. 172.16, 3.1. Dan jauh-jauh lagi saya tahu kat mana, nanti kita akan sampai lah, akhirnya kita sampai ke destination. Okay, akhirnya banyaklah perjalanan yang kita tak tahu tapi akhirnya kita sampai ke destination. Okay, laluan kedua ni, okay, dia keluar melalui serial 001. So serial 001. Okay, next hope dia adalah 10. Okay, jadi next hope ni kat sini sini adalah 10.10. Okay. Okey, yang depannya adalah kan 192.168 ni pun ada jugalah. Okey, saya letak single ringkasan. So dia jalan jauh akhirnya juga sampai ke destination kita. Okey, itulah sebenarnya yang diterangkan dalam EIJRP topologi table. Sebab tu penting kita faham, sebab bila tengok ni, bila kita faham ni saya dah boleh lukis dah macam mana topologi itu. Okey. Kita dah nampak dah, oh sebenarnya ada dua laluan, satu S00, satu S001. Dua-dua boleh sampai ke destination ni. Okay, destination ni. Okay, cuma jarak yang diperlukan adalah lain. Kalau jarak ikut sini adalah 205.14.560. Kalau jarak ikut laluan bawah ni adalah 210.26.560. Okay, jadi kita tahu jarak yang atas ni adalah successor, the best path. Okay, so persoalannya adakah jarak yang kedua ni boleh jadi feasible successor, boleh jadi backup. Okay, alright, so bila kita nak check backup ni, yang ini kita perlu tahu mengenai reported distance dan feasible condition. Okay, dalam feasible condition, okay, dalam feasible condition menyatakan RD, okay, reported distance mesti kurang daripada FD. Okay, so jangan tengok successor dah selesai. Kita nak tengok second ni. Okay, kita nak tengok laluan yang ni pula. Okay, laluan yang pertama dah selesai, dia memang best path, kita tak payah tengok dah. Laluan kedua ni. Okay, laluan kedua ni ke bawah ni, okay, kalau jarak keseluruhan adalah 210.26.560. Jarak daripada sini sampai ke hujung adalah 105.14.432. Okay, inilah yang dikatakan reported distance. Reported distance adalah jarak dari neighbor. Okay, jarak dari
neighbor untuk ke destination. Okay, so ini adalah jarak neighbor. Yang ini, yang atas ni, ini jarak neighbor juga. Ini pun sebenarnya reported distance. Macam tu, dia adalah 28160. Okey, tapi yang ni saya dah tak nak tengok lah sebab saya dah tahu memang dia successor. So buat apa saya nak tengok dia? Yang saya nak tengok yang kedua ni, dia boleh jadi backup tak? Dia boleh jadi feasible successor tak? So untuk kita confirmkan dia boleh jadi tak, dia kena menepati feasible condition, menyatakan reported distance bagi laluan ini mesti kurang daripada feasible distance, iaitu the best jarak. Jadi reported distance bukan jarak keseluruhan. Reported distance adalah start daripada sini start daripada neighbor ni sampailah ke destination. Okey. Jadi jarak ni adalah nilai yang kedua ni. Okey, nilai yang kedua ni. So jarak dia 105. 105.1442. So pertanyaannya, persoalannya adalah adakah dia lebih kecil dari FD? FD adalah 14560. So kalau kita lihat 105.1442 dengan 205.1460. So soalannya, kecil ke lebih besar? Kecil pun. Kecil. Jadi boleh tak dia jadi backup? Boleh pun. Boleh. So dia boleh dilantik sebagai feasible successor kerana jarak reported distance dia adalah kurang daripada feasible distance. Maka anything happen kepada successor, feasible successor, link yang kedua ini boleh dilantik sebagai the best path. Okey, dia akan digunakan sepenuhnya lah. Okey, so dalam routing table ni, okey, dalam routing table dia hanya akan muncul the best path. Dia akan hanya muncul the best path. Ini dalam routing table. So sebaik sahaja the best path ni katakan dia down, maka dalam routing table dia buang best path, dia akan ambil feasible successor ni, dia ganti masuk dalam routing table. Itu yang dikatakan sebagai backup. Okay, backup hanya wujud dalam topology table. Tapi once successor fail dalam routing table, no worries, backup akan masuk dalam routing table menggantikan successor. Okay, itu adalah cerita mengenai topology table yang sangat menarik. Okay, kalau contoh kedua, this is destination, bermaksud saya nak pergi ke 192.168.10.4. Okay, so saya ada dua successor. Okay, maksudnya saya ada dua best path. Okay, this is the jarak, the best jarak, okay, FD kita, feasible distance kita. So this is our best path, successor. Yang ini pun best path juga, successor. Okay, kita boleh guna dua-dua laluan ini sebab FD kita nampak jarak, the best jarak ni sama. Okay, dengan jarak yang dilakukan. Kalau kita lalu sini, guna jarak ni diperlukan. Lalu sini pun jarak ni juga. Jadi kita akan dapat dua successor. Maksudnya kita boleh hantar paket kita melalui dua jalan yang berbeza pada masa yang sama. Maka kita sebenarnya sedang mewujudkan load balancing. Okay, ni load balancing kita kan. Seronok kan load balancing ni. Load balancing ni contohnya kalau sebelum ni kita guna satu jalan saja, so sekarang ni kita boleh guna dua jalan dan kita boleh hantar pada masa yang sama. Okey, contoh. Okey, kalau sebelum ni, okey, kita hantar ke atas ni 100%. Kita punya paket kan, kita ambil masa 5 minit. Okey, ataupun kita download movie. Okey, nak download movie, okey, ataupun kita nak send something pada kawan kita, ambil masa 5 minit. Tapi bila kita ada load balancing, kita boleh hantar, okey, 50-50. Okey, kita boleh hantar pada masa yang sama. 50% kat sini, 50% kat sini. Okey, jadi instead of 5 minit, sekarang kita cuma ambil masa 2.5 minit. So itu pentingnya, okey, load balancing. Load, tak comel betul. Okey, itulah okey kenapa kita memerlukan load balancing dalam our network. Right, senang je kan load balancing ni, maksudnya itu dari segi konsep lah. Okay, nanti kita akan lihat kalau kita nak implementkan secara simple lah dalam network kita. Alright, yang ketiga kita ada routing table. Okay, kita ada routing table ni, saya rasa biasalah you guys biasa buat show IP route. Okay,
Kalau kita guna EIGRP, kita akan bertemu dengan simbol D, okay, menggambarkan dia adalah EIGRP. Okay, yang pertama ni of course lah, okay, this is our destination, alright, destination. Yang kedua ini apa dia? AD, okay, this is our destination. Ini sebenarnya dah memang you guys confirm faham lah, tapi saya saja je, okay. Okay, this is a destination, this is AD, this is FD, visible distance, this is our next hope, okay, and this is our exit interface. Okay, ini biasalah, alright, kita semua dah expert dah, okay, so sama juga, okay, ini pun saya just nak tambah je, okay, show IP route, kita boleh nampak, okay. Kalau tengok di sini, this is a summary null zero ni adalah untuk mengelakkan looping, okay, untuk mengelakkan looping. So dia nak mengelakkan paket itu berulang-ulang, okay, so dia wujudkan satu null zero ni. Kalau paket tu didapati tidak menepati kriterianya, dia akan hantar forward kepada null zero, dia akan discard lah, buang terus. Okay, kemudian kalau kita ada yang kedua ni, sama juga. This is the destination, this is the AD, this is the FD. Okay, kalau you tengok kat sini, okay, destination 172.16.0.0, kita ada dua laluan. Okay, so ini pun sama, dia akan boleh buat load balancing. Okay, kenapa dia ada dua laluan? Sebab nampak ni, FD dia sama, nilai FD dia adalah 217 kalau dia ikut 10.5. Juga jarak dia adalah 217 kalau diikut 10.9. Okay, so contohnya kat sini, alright, kalau diikut atas ni, dia keluar ikut S000, jarak dia adalah 217. Kalau diikut bawah ni S001, exit interface dia pun jarak dia masih sama, AD dia masih sama. Jadi dia boleh guna dua laluan pada masa yang sama, maka kita boleh implementkan load balancing. Alright, so itu contoh dia. Alright, so yang kedua terakhir dah nak habis dah. Sekejap je kelas kita hari ni. Okay. Alright. So by default dari segi bandwidth. Okay, katalah kita ada bandwidth kita. Okay. Antara neighbor ni. Okay, katakanlah kat sini 512 kbps. Kita ada bandwidth kita 512 kbps. Alright. So katakanlah inilah 512. Contoh lah okay. Ni 512 kbps. Ni bandwidth kita. Okay. By default, EIGRP use only up to 50% of an interface bandwidth for EIGRP information. Information ni tadi yang paket-paket tadi. Okay. Packets. Ada 5 type of packets kan. Jadi by default, 50% digunakan khusus untuk EIGRP. Okay, EIGRP info, dan 50% lagi digunakan untuk data kita. You rasa okey tak okey macam ni? Okey je puan. Okey, 50% EIGRP, 50% data. Tak okey juga. Okey, alright. So situation tu dia orang kata tu berdasarkan keadaan semasa lah, okay. Maybe sebab itulah dia buat by default kan. By default, okay, tak ada masalah. Kita nak 50% kita bagi dekat EIGRP, okay, dan 50% untuk data yang lain. Tapi dalam situation yang memerlukan kita nak hantar data sebenarnya, yang paling penting, EIGRP ni penting juga, tapi takkanlah sampai guna 50% daripada kita punya bandwidth. Katakanlah bandwidth kita adalah 10 gig. Okay, saya bagi contoh. So, 50% iaitu 5 gig kita gunakan untuk EIGRP. Okay tak okay? Yang tu betul okey. Yang tu nampak macam situation tu tak berapa sesuai kan? Sebab kita dah ada 10 gig, bandwidth kita amboi banyak betul, EIGRP nak pakai sampai 50% daripada laluan memang khusus untuk dia. Jadi dalam situation ni macam agak tidak sesuai. Okay, tapi dia default default. Jadi bila dia default, this is kalau kita ubah, this is the orang kata tu setting dia. Okay, kenapa by default macam tu? Sebab dia nak prevent EIGRP from overutilizing. Okay, and not allowing enough bandwidth for the routing of normal traffic. Okay, normal traffic data ni normal traffic lah. Jadi kalau 512
nampak macam okey, tapi kita tengoklah situation pada network kita. Kalau 10 gig, ini nampak tak okey, takkanlah banyak sangat 5 gig untuk EIJRP, 5 gig saja untuk data. Sedangkan rasanya lebih sesuai kita banyakkan ke arah data. Okey? Jadi boleh ubah suai dengan menggunakan configuration IP bandwidth percent EIGRP. Okey? So kalau kita perhatikan, bandwidth ni adalah pada interface. Kan? Bandwidth kan pada interface kan? Okey, jadi kita akan masuk ke interface S000. Bagi contoh ni R1 lah. Okey. R1. Okey. R1 interface S000 IP bandwidth percent EIGRP AS number dan diikuti persen. Katakanlah saya declare dia router EIGRP 88. Okey, jadi interface S000, saya pergi dekat R1 Okey, so saya pun IP bandwidth persen EIGRP 88 dan diikuti berapa persen kita nak letak? 10%. Berapa? 10. Okey. Dalam situasi ni kita memberitahu, kita mengkonfigure, kita men-setkan untuk interface S000 IP bandwidth yang akan digunakan khusus untuk EIGRP 88 hanyalah 10% sahaja. 10 tak ada persen 10 ni melambangkan persen. 10% sahaja daripada keseluruhan bandwidth akan digunakan oleh EIGRP kita. Kalau kita katakan kita ada EIGRP yang kedua, EIGRP 100. Okey, yang ini statement saya ni hanya untuk EIGRP 88. Kalau kita ada EIGRP 100, kita buat sekali lagi IP bandwidth percent EIGRP 110. Ataupun maybe kalau tak nak IP bandwidth percent EIGRP 100, saya yang ni saya nak letak 20 pula. Boleh. Maksudnya untuk EIGRP 100 kita guna 20% daripada bandwidth. Okey. Tapi kalau untuk EIGRP 88 kita guna 10%. So dalam situasi ni kalau kita guna 10% EIGRP maksudnya 90% adalah untuk data. Okey, kalau yang ni pula maksudnya 80% untuk data. Kita buatlah kesesuaian kita. Bila kita design a network, of course semua ni akan masuk dalam kita punya consideration. Okey, memang banyak. Buat orang kata network bukan sekadar kita pasang-pasang saja. Sebelum network kita tu boleh diimplement, kita ada designer, network designer macam you belajar network design. So ini semua adalah kriteria-kriteria consideration yang penting dari segi requirement kita. Okey? So kita dah setkan, bolehlah kita nampak macam ni. Okey? So kalau kita dah buat kat sebelah, jangan lupa mesti wajib juga buat kat sebelah lagi. So kalau ini R1, jangan lupa pergilah dekat R2, interface S001. Yang ni contoh S001. Okey, ulanglah lagi IP percent. Okey, IP bandwidth percent. Okey, bagi contoh EIGRP 88 10. Okey, ini mesti match ya. Jangan sekali-kali sekejap letak 10, sekejap letak 20. EIGRP yang sama 88. Jadi bandwidth persen dia mesti sama. Ini saya buat ubah ni sebab saya letak ini EIGRP 100 lain. Okey, ini EIGRP 88. Sekarang ni saya declare 88. So EIGRP 88 10%, dekat neighbor dia juga mesti EIGRP 88 10% juga. Okey, so ingat kalau kita dah buat kat kiri, kena buat dekat kanan. Dia mesti in pair. Alright. So kalau IPv6 sama sahaja, alright, kecuali yang membezakannya hanyalah IP tambah dengan IPv6. Okey, last untuk hari ini adalah load balancing. Ini kita tengah sembang. Kita dah sebut banyak kali tadi load balancing. Okey, kita hanya touch equal cost load balancing. Dia sebenarnya ada unequal. Okey, tapi yang ni saya tak touch. Okey, yang ini boleh jumpa, kalau you Google memang boleh jumpa lah. Okey, cuma dalam syllabus kita hanya touch equal. Equal cost load balancing, ini yang tadi tu, sebab FD kita kan, FD. Okey, equal cost ni FD tadi. Okey, kalau FD sama, maka kita boleh pecahkan paket kita kepada semua link yang mempunyai FD yang sama nilainya. Okey.
is the ability of a router to distribute outbound traffic using all interfaces that have the same metric. Okay, from the destination address. Okay, same nilai dia lah, same. Okay, FD nilai. Okay, by default, Cisco allow load balancing using up to 4 equal cost path. Okay, by default, maksudnya by default kita boleh 1, 2, 3, 4. Okay, 25% boleh hantar kat sini, 25% hantar kat sini, 25% hantar kat sini, 25% hantar kat sini. Kita boleh pecahkan data kita kepada 4 link, hantar pada masa yang serentak. Kalau sebelum ni kita ambil masa 1 minit untuk hantar, jika kita hantar 100%, sekarang kita hanya ambil 25 second sahaja. Okay, sebab kita hantar serentak melalui 4 link, 4 path. Okay, so kita bahagikan 100 bahagi 4. Okay, ni contoh kat sini lah. Okay, so 1 minit bahagi 4. Okay, dapatlah 25 seconds. Itu ibaratnya. So, load balancing memang sangat penting, memang sangat menarik. Okay, kerana dia boleh mengoptimumkan, dia boleh fully utilize our network dan boleh, orang kata tu, menyebabkan network kita lebih efektif lah, efficient, lebih efficient. Okay, efisiensi. Okay, dia boleh membantu untuk efisiensi of our network. Okay, so by default dia boleh support kepada, dia by default dia terus boleh support 4. Okay, however, of course kita boleh modify. Bila kita design, kita kata no, 4 tak menarik, kita nak buat 10. Terus hantar dalam masa yang sama melalui 10 link sebagai contoh. Boleh, sebab using the maximum path configuration, kita boleh sehingga 32 routes. Okay, equal cost routes. Okay, so bagaimana keadaannya untuk kita configure dia? Senang sahaja, alright. Kita menggunakan maximum path value. Disebabkan ini adalah berkaitan dengan EIGRP, maka kita akan configure dia dalam under EIGRP. Okay, sebagai contoh, router EIGRP 88, kita masukkan terus maximum path. Okay, sebagai contoh, saya tak nak banyak-banyak sangat, saya ambil 2 sahaja. Okay, so maximum path value. Value ni berapa equal cost path yang kita nak gunakan. Okay, sebagai contoh, ini sepatutnya 4 boleh, tapi saya tak nak, saya nak guna 2. Jadi boleh juga, dia hanya akan hantar melalui 2 sahaja. Jadi dia akan dapat 50% lah. Okay, boleh, tak jadi masalah. By default dia hantar macam ni, tapi bila kita letak maximum path 2, boleh. Kita nak letak 22 pun boleh, kita nak letak 20 pun boleh, sehingga maksimum dia 32 path. Okay, 32 equal cost routes. Okay, kalau kita tak nak dia buat load balancing, saya tak naklah load balancing, saya nak fokus kat satu link saja, boleh. Kita letak maximum path 1. Okay, 1. So ini no load balancing. Okay, maksudnya kita off lah. Okay, off load balancing. Okay. Tanya kalau yang load balancing interface dia kena wujud lah. Load balancing ni yes. Of course lah, interface tu kena wujud sebab dia nak apa orang kata tu, dia nak hantar ke mana kan. Okay, kalau lah contoh memang you ada satu je macam ni kan, memang dia tak akan ada load balancing lah, dia memang akan automatik hantar satu je kan, hantar melalui satu link saja. Contohlah kita ada macam ni, contoh di sini ada 2 link kan, katalah FD kat sini, contoh FD kat sini 5, FD kat sini pun 5. Okey, maka kita ada pilihan lah untuk kita buat load balancing ataupun tidak. Katalah FD kat sini 15, yang ini tak boleh buat load balancing lah sebab kita hanya ada satu best path. Sebab dia lain FD dia kan, yang ini FD dia 5, yang ini FD dia 15. Jadi dah memang tak boleh buat load balancing lah. Load balancing ni syarat dia mesti cost dia sama. Yes. Ini contoh ni, katakanlah ini sampai sini lah saya buat satu lagi lah, comel sikit. Okay, contohlah
Okey, contoh kat bawah ni. Okey, contoh. Okey. Katakan kita ada kat sini, ton pergi sini. Okey, ton pergi sini. Okey, dua-dua ni last sekali dia bertembung dengan destination kita. This is our destination. This is us. Okey, the source. So katakan FD adalah jarak keseluruhan ya. FD nak sampai sini, FD dia adalah 10. FD nak sampai sini, okey, FD dia adalah 10. Dalam kes ni kita boleh kita boleh buat load balancing. Okey, sebab kita ada pilihan. Dua-dua laluan ini mempunyai nilai FD yang sama. Okey, contohlah kita ada satu lagi, kita lalu sini pula. Okey, sini pun FD dia adalah 10. Kita ada 3 pilihan. Maksudnya load balancing kat sini, okey, kita boleh hantar melalui 3 link lah, 3 routes. Okey, sebab kesemua routes ni mempunyai nilai FD yang sama. Tapi kalau contoh sini 100, sini 1000. Kat sini tak ada load balancing lah sebab hanya satu the best path. Yang ini saja kita akan hantar. Kita akan guna this one. Okay, sebab this is the best jarak kan, the best FD. So dalam case ni tak ada load balancing lah. Tapi dalam case tadi itu ada. Okay, kalau contoh sini tadi 10, sini pun 10. Jadi kalau yang ni kita boleh buat pilihan. Kita nak buat load balancing, by default dia boleh support lah 3-3 kan. Ataupun kita tak nak, kita nak buat 2 saja. So kalau kita tak nak, kita buat tadi tu. Okay, maksimum 4. Ataupun tak nak juga lah, tak nak lah buat load balancing, boleh kita jadikan dia 1. Okay, boleh? Boleh. Alright, senang ni kan? Okay, boleh? Boleh je Puan. Boleh Puan. Of course boleh. Saya percaya semua boleh kan. Okay. So kalau contoh kat sini, ini boleh buat load balancing ke ni? Tak boleh. Jap. Boleh buat load balancing? Tak, dia punya FD dia berbeza. FD dia berbeza. Okay. Laluan pertama, berapa FD dia? 16. 16, okay, good. Laluan kedua berapa FD dia? 27. Okay, 27. Laluan ketiga berapa FD dia? 11. 11, betul lah? 11. 5 campur 4, 9. Campur 2, 11. Okay. Alright, so yang last ni FD dia adalah 11. So yang mana successor? Ni, Bawah. Bawah, betul lah bawah. FD. Okay. So ini adalah successor. Okay. Alright, yang mana adalah feasible successor? 16. Kedua boleh cakap feasible successor. Kita check apa? Reported distance. So reported distance bagi laluan yang atas ni berapa? 8. Okay, 2 daripada neighbour daripada neighbour 2 campur 6 iaitu 8. Reported distance bagi laluan kedua ni? 23. 23. Okay, good. So, ingat untuk jadi FS wajib reported distance kurang daripada FD. FD nampak tak successor kita? FD berapa ni? 2 campur 11 kan? Okay. FD confirm 11. Okay, laluan yang pertama 8. Laluan yang kedua 23. Okay, yang ni tak okey, yang ni okey. Jadi laluan yang pertama akan dilantik sebagai feasible successor. Alright, boleh? Boleh Puan. Tenang sangat.